A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tammim bil khair, wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat meneruskan lagi bedah buku atau ulasan buku 40 hadis tentang keberkatan. Hari ini kita masuk pada episod yang ke-7, iaitu kita baca hadis ke-29. Tajuknya ialah keberkatan bersama dengan orang tua. Rupanya orang tua ni ada berkatnya, ada barakahnya. Ani Ibn Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al barakatu ma'a akabirikum. Artinya daripada Ibn Abbas radhiyallahu an berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keberkatan itu ada bersama orang-orang yang lebih tua dalam kalangan kamu sekalian. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Disebutkan hadis ini adalah hadis sahih. Jadi kita nampak di sini keberkatan pada orang tua, ya, kepada orang yang lebih tua. Di mana ulasan hadis kita perlu bersama dengan orang-orang yang lebih tua yang banyak pengetahuan, ya, dan pengalaman. Mereka ni mampu berperanan memberi nasihat dan tunjuk ajar yang berguna. Justru tidak wajar kita mengabaikan nasihat dan pandangan mereka, terutama dalam perkara yang belum pernah kita alami atau kita tempuhi. Kedudukan mereka ni juga perlu kita hormati dan muliakan. Sahabat-sahabat semua, pendengar semua, di sini Rasulullah SAW mengajar kita, menunjuk ajar kita bahawa orang tua yang ada pengetahuan, yang berilmu, apatah lagi kalau ulama, ya, atau orang-orang yang berilmu dalam berbagai bidang, dia ada barakahnya. Kerana dia boleh beri kita nasihat dan tunjuk ajar yang berguna berdasarkan ilmu dan pengalaman dia. Sebab itu kita tengok orang tua ni kan lebih dahulu makan garam katanya, kan. Jadi dia lebih merasa dahulu. Kita sebagai golongan muda sepatutnya menimba ilmu daripada golongan tua dan mendengar nasihat pandangan mereka. Di sinilah adanya barakah dari Allah Subhanahu Wa Taala, kerana kita mengikuti orang-orang yang tunjuk ajar kita ni dari golongan tua yang veteran ni, dia lebih pengalaman dan berilmu. Jadi itu hadis yang pertama. Keberkatan ada bersama orang-orang tua. Apatah lagi kalau kita menjaga ibu bapa yang sudah tua, ya, itu juga penuh dengan keberkatan, kerana kita menjaga warga emas, ya, berbakti kepada kedua ibu bapa. Itu adalah keberkatan yang amat besar di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga orang-orang yang membuka rumah-rumah orang tua sebagai perlindungan, sudah tentu banyak keberkatan dan ganjaran pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini juga maknanya bukan sahaja menimba ilmu, tetapi juga bersama orang-orang tua dan membela mereka, menjaga mereka dengan penuh kasih sayang, menjaga kebajikan mereka. Baiklah. Seterusnya hadis ke-30, keberkatan air Zamzam. An Abi Dzarrin annahu lamma qadima Makkah li yuslima aqama salasina baina lailah wa yauma fil masjidil haram. Fasa'alahu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faman kana yut'imuka
Faqala Abu Dzar, ma kana li ta'amun illa ma'u Zamzam. Fasamintu hatta takassarat ukani batni wa ma ajidu ala kabidi sukhfata ju. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innaha mubarakah, innaha ta'amu tu'min. Daripada Abu Dzar radhiyallahu an bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa beliau ketika datang ke Mekah untuk memeluk Islam, beliau telah duduk selama 30 hari 30 malam di dalam Masjidil Haram. Lalu baginda bertanya kepada Abu Dzar radhiyallahu an, maka siapa yang memberimu makan? Sebab dia duduk selama 30 hari 30 malam tu. Abu Dzar menjawab, tidak ada sebarang makanan bagiku kecuali tidak ada sebarang makanan bagiku kecuali air Zamzam. Oleh itu aku menjadi gemuk hingga penuh isi perutku dan aku tidak dapati lagi rasa lapar di hatiku. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya air Zamzam itu mempunyai keberkatan dan merupakan makanan yang mengenyangkan. Hadis riwayat Muslim. Sahabat-sahabat semua, ini keberkatan air Zamzam, di mana Abu Dzar dia datang ke Mekah untuk memeluk Islam. Dia duduk di Masjidil Haram selama 30 hari 30 malam. Nabi tanya, makan apa? Siapa beri makan kamu? Dia jawab adalah air Zamzam. Dia hanya minum air Zamzam sehingga dia jadi sihat dan kuat. Dan Rasulullah sebut air Zamzam ini mempunyai keberkatan. Disebut oleh Rasulullah, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min. Sesungguhnya air Zamzam itu mempunyai keberkatan dan merupakan makanan yang mengenyangkan. Jadi daripada hadis ini menunjukkan air Zamzam, daripada pengalaman Abu Dzar membuktikan bahawa seorang yang minum air Zamzam akan merasa kenyang seperti mana ia berasa kenyang selepas menjamah makanan. Inilah kelebihan air Zamzam yang penuh dengan keberkatan. Air Zamzam merupakan air yang paling baik di atas muka bumi ini. Ia dapat menjadi penawar kepada pelbagai penyakit. Menurut riwayat Al-Baihaqi, di mana air Zamzam ni adalah menjadi penawar kepada semua penyakit. Sebagaimana riwayat Al-Baihaqi dalam Sunan Al-Kubra daripada hadis Abu Dzar radhiyallahu an bahawa Rasulullah SAW bersabda, innaha mubarakatun, innaha ta'amu tu'min wa shifa'u suqmin. Sesungguhnya air Zamzam itu mempunyai keberkatan, menjadi makanan yang mengenyangkan dan menyembuhkan pelbagai penyakit. Baik sahabat-sahabat semua, ini kelebihan dan barakah air Zamzam. Satu, dia mengenyangkan. Kalau kita minum, dia mengenyangkan, dia mengandungi banyak khasiat di dalamnya kan, mineral dan sebagainya. Saya tak tahulah yang tu ya. Orang yang kaji tu orang tahu bagaimana khasiatnya air Zamzam. Begitu juga air Zamzam adalah penawar kepada penyakit. Jadi kalau kita minum, kita hendaklah berdoa moga Allah sembuhkan penyakit kita. Sekarang ramai orang pergi umrah, maka ambillah peluang untuk meminum air Zamzam. Ya. Baik. Yang hadis ke-31. Pohon yang diberkati. Tadi air yang diberkati ialah air Zamzam. Duduk bersama yang diberkati bersama dengan orang tua. Sekarang kita nak lihat pohon apa yang berkati Allah. An Umar bin Al-Khattab qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulu zaita waddahinu bihi fa innahu min syajaratin mubarakah. Daripada Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah minyak zaitun dan lumurkan pada kulit dan rambut kamu dengannya. Sesungguhnya ialah daripada pokok yang didapati, yang diberkati, iaitu pokok zaitun. Ya, di mana disebutkan di sini, hadis ini adalah sahih.
Daripada Sayyidina Umar, bahawa hadis ni riwayat daripada Sayyidina Umar, dia katakan bahawa dari Rasulullah SAW, hadis dari Rasulullah menyeru kita makanlah minyak zaitun, minumlah minyak zaitun, dan lomo pada kulit dan rambut dengannya, sungguhnya ia daripada pokok yang diberkati. Jadi minyak zaitun diketahui manusia sejak dahulu memang banyak khasiatnya. Ada berbagai-bagai vitamin, berbagai lah ya khasiat dia, yang boleh mempunyai pelbagai khasiat untuk tubuh kita, sama ada berbentuk luaran, kecantikan atau dalaman untuk kesihatan. Mengamalkan minyak zaitun dalam kehidupan seharian juga dapat mencegah daripada pelbagai penyakit. Jadi kita meyakini bahawa Nabi SAW menyuruh kita melakukan sesuatu perkara, tidak suruh kita melakukan satu perkara kecuali ada kelebihan dan kejayaan padanya. Maknanya Rasulullah suruh kita, menggalakkan kita minum minyak zaitun, sapuh pada muka dan kulit dan rambut kita, kerana ia ada keberkatan, boleh menyihatkan badan dari sudut kecantikan dan dari sudut kesihatan dalaman. Dengan syarat minyak zaitun yang pure punya, yang asli, yang tak ada campuran dengan yang lain, ya. Jadi itu keberkatan minyak zaitun, watini wa zaitun, ada dalam Quran tu. Baiklah, akhir sekali hadis ke-32, keberkatan susu. An Ibni Abbas anan Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man at'amahu Allah ta'aman falyaqul Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu, wa man saqahu Allahu labanan falyaqul Allahumma barik lana fihi wa zidna minhu, fa innahu laisa syai'un yujzi'u makana at-ta'am wa syarabi ghairal laban. Sekejap ya. Halo ni. Baik, daripada Abu Abbas radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu bersabda, siapa yang diberi makan oleh Allah maka ucapkanlah ya Allah, berkatilah kami padanya, kurniakanlah kami makanan yang lebih baik darinya. Siapa yang diberi minum susu oleh Allah maka ucapkanlah ya Allah, berkatilah kami padanya, dan tambahkanlah ia kepada kami, kerana sesungguhnya tak ada sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan makanan dan minuman selain susu. Hadis riwayat Ahmad. Hadis ini menerangkan tentang, pertama, orang beri makanan disuruh kita mendoakan mereka. Yang ini kita dah belajar dalam episod yang lepas. Ya, doa dia, Allahumma barik lana fihi wa at'imna khairan minhu. Ya Allah, berkatilah kami padanya dan kurnialah kami makanan yang lebih baik daripadanya. Dan ini sesiapa diberi makanan, ya, yang dapat rezeki. Dan siapa yang diberi susu maka ucapkanlah ya Allah, berkatilah kami padanya, tambahkanlah ia kepada kami, kerana sesungguhnya tak ada sesuatu yang dapat menggantikan kedudukan makanan dan minuman selain susu. Maknanya susu ini adalah makanan yang terbaik, ya, antara makanan yang baik, ya, yang mempunyai keberkatan, terutama sekali pada susu ibu dan susu lembu dan sebagainya lah, ya. Susu diketahui umum mempunyai pelbagai khasiat, antaranya mencerdaskan otak, menajamkan ingatan dan membekalkan tenaga. Jadi Rasulullah SAW menggalakkan kita meminum susu supaya tubuh badan kita mempunyai kekuatan fizikal dan mental yang cukup. Sungguhnya tiada makanan minuman yang lain dapat menandingi khasiat selain daripada susu. Ini disebut oleh Rasulullah SAW. Jadi sama-sama kita mengamalkan minum susu, ya. Susu lembu ke susu kambing untuk kesihatan. Jadi pada hari ini kita belajar 4 hadis, iaitu keberkatan bersama orang tua, keberkatan air zam-zam,
keberkatan apa lagi tadi, keberkatan Zamzam, keberkatan susu dan keberkatan mengambil buah zaitun, ya, minyak zaitun. Jadi rasanya itu saja, insya-Allah dalam episod siri yang akan datang kita akan lihat pula keberkatan bersahur. Sebab kita dah nak puasa ni kan. Jadi itulah saja, segala yang baik itu dari Allah, kelemahan daripada diri Ustazah, minta maaf kalau ada kesilapan. Yang kita tutup dengan tasbih kafarah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.